Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan. Dan bagi ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan banjir di seluruh negara, khasnya di Limbah Kelang, di Kelantan, Terengganu dan sudah tentu di Pahang, fokus mereka bukan sahaja untuk minggu depan, tapi untuk minggu-minggu akan datang adalah untuk membina semula kehidupan mereka atau perniagaan mereka yang sudah musnah akibat banjir yang melanda kira-kira seminggu lepas. Kini di kebanyakan tempat proses pembersihan sedang giat berjalan. Tapi di setiap tempat itu cabarannya juga unik. Muka buminya lain, penduduknya lain, demografinya juga berlainan dan mungkin cabaran untuk menyampaikan bantuan sama ada daripada segi barangan keperluan maupun tenaga kerja juga unik untuk setiap kawasan. Dan ini juga tidak berbeza bagi lokasi seperti Kampung Bukit Lancung berdekatan dengan Seri Muda Shah Alam, antara kawasan yang paling teruk terjejas apabila air naik pada baru-baru ini kita lihat. Dan wartawan kami Hasimi Muhammad kini berada di sana untuk meneliti bagaimana penduduk di sana mula untuk melihat ke depan dan membina semula kehidupan mereka pasca banjir. Hasimi berada di Kampung Bukit Lancung. Simi, kita lihat cabarannya unik seperti yang saya sebut seperti tadi untuk setiap penduduk di setiap lokasi apabila kita bercakap berkenaan dengan usaha untuk membersihkan rumah, kediaman, premis dan sebagainya. Apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penduduk di Kampung Bukit Lancung untuk membersihkan kediaman mereka dan memulakan dan membina semula kehidupan mereka pasca banjir? Baik, terima kasih Luqman di studio. Hari ini merupakan hari kedua saya berada di Kampung Bukit Lancung yang mana sedia maklum kawan-kawan kita juga bertebaran di sekitar Lembah Kelang termasuk juga di Hulu Langat. Kita ada juga di Taman Seri Muda dan ketika ini tinjauan kita adalah di Kampung Bukit Lancung. Kita bawakan khususnya ketika pasca banjir ini kebanyakan lokasi termasuk juga di Kampung Bukit Lancung ini proses pembersihan sedang giat berlaku. Namun kalau kita melihat kepada perbezaan hari semalam dengan hari ini, saya melihat kenderaan keluar masuk agak sibuk sedikit di kawasan ini. Khususnya kita melihat kepada kenderaan-kenderaan daripada pihak NGO, pensendian dan sebagainya yang telah pun mula masuk memberi tumpuan kepada kampung ini untuk membantu penduduk-penduduk atau mangsa yang terjejas untuk membersihkan kawasan rumah, khususnya mengangkat keluar peralatan-peralatan rumah yang rosak akibat dilanda banjir. Dan kalau kita melihat juga salah satu punca kesesakan berdasarkan tinjauan saya, kita berada di sini tengah hari tadi berbanding dengan semalam, antara yang menyebabkan kesesakan berlaku di kawasan ini kerana kita lihat lori-lori keluar masuk khususnya untuk memungut sampah. Itu antara yang kita perhatikan, mungkin pertembungan keluar masuk kenderaan daripada pihak NGO, persendirian dan juga lori-lori kutip sampah itu yang sedikit membuatkan kawasan ini sesak. Jadi kalau kita melihat kepada itu, mungkin dari sudut pembahagian masa, misalnya pihak berwajib khususnya untuk mengambil sampah ini perlu mempertimbangkan untuk mengelakkan daripada pertembungan keluar masuk daripada pihak NGO untuk menyalurkan bantuan. Mungkin juga ada kita borak dengan penduduk, antaranya cabaran mungkin mereka boleh masuk pada waktu malam untuk memungut sampah kerana kebiasaannya penduduk pada waktu malam berhenti seketika untuk membersihkan rumah kerana satu kekangan daripada bekalan elektrik dan sebagainya. Namun setakat semalam kita bersiar langsung di sini dari sudut bekalan elektrik seperti lampu jalan telah pun ada di kebanyakan lokasi. Jadi mungkin ia sedikit memudahkan kalau ada proses untuk memungut sampah dilakukan pada waktu malam. Namun kalau dapat lihat ketika ini juga rakan setugas boleh tunjukkan visual sekitar, yang mana ini salah satu lokasi antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh penduduk sekitar, mana dari sudut tenaga kerja yang berkurangan untuk membersihkan rumah. Dan difahamkan di rumah sebelah kanan saya ini, adik-beradik dari Perak perlu hadir ke sini untuk membantu kakak beliau memandangkan kekangan daripada tenaga untuk membersihkan rumah. Itu cabaran-cabaran yang perlu diberi tumpuan khususnya kepada NGO-NGO di luar sana untuk mungkin menggerakkan tenaga kerja untuk hadir ke sini untuk membantu mereka. Namun seperti mana saya tekankan, kita dah lihat kesibukan keluar masuk kenderaan daripada pihak NGO itu telah pun ada. Termasuk juga saya sempat melihat beberapa pihak persendirian dari Melaka telah pun hadir untuk menurunkan sukarelawan-sukarelawan mereka. Termasuk juga kita sempat berjumpa dengan NGO
NGO My Aqsa Defender, yang mana sejak daripada berlaku banjir dari minggu lepas lagi, mereka telah pun menggerakkan lebih 200 sukarelawan di Lembah Kelang untuk membantu proses membantu mangsa-mangsa banjir, termasuk juga fasa kedua ketika ini berlaku di sekitar Shah Alam, termasuk di Kampung Bukit Langchong ini. Mereka juga menggerakkan lebih 59 sukarelawan untuk membantu kerja-kerja pembersihan mangsa-mangsa banjir, dan kita rasa itu mungkin sedikit mengurangkan bebanan daripada mangsa-mangsa banjir. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit interview kita bersama dengan wakil My Aqsa Defender sebentar tadi. Okey, kita actually ada 3 aspek utama lah. Kita ada wash team, iaitu untuk mencuci, dan juga kita ada psychosocial team. Psychosocial team ni kita utamakan kanak-kanak. Kanak-kanak di mana kita diorang duduk sini tak tahu nak buat apa kan, so jadi kita menceriakan dia. Kita bawa ada maskot, kita bawa ada pemberian buku colouring book apa semualah. So jadi budak-budak ni seronok, ada yang melukis, ada yang menari tadi. So jadi diorang dapat distract diri diorang daripada duduk kat sini yang terperap di PPS ni lah. Pada saya kita ada satu boleh mewujudkan macam bilik gerakan ke apa kan. So di situ pengumpulan semua maklumat dan data apa semua, dan ada NGO boleh menjadi satu pusat untuk mendapat data-data tersebut dan boleh distribute lah tenaga kerja ataupun all the manpower semua tu kepada tempat-tempat yang so tak ada istilah untuk tercicir kat situ. Dengan hasil gabungan juga dengan ketua-ketua kampung ke ataupun imam-imam masjid Kariah tu, dia boleh tahu berapa kapasiti dia orang punya sekitar kampung tu. So jadi NGO boleh menjadi distribute kita punya manpower kepada tempat-tempat yang diperlukan. Ya, Simi, kita lihat di setengah tempat cabarannya adalah mungkin untuk mendapatkan barangan keperluan, dan di Kampung Bukit Langchong ini kita lihat mungkin tidak ada masalah atau kurang masalah untuk mendapatkan tenaga kerja, bantuan NGO banyak seperti oleh My Aqsa Defender dan sebagainya. Tapi kita faham lokasi-lokasi seperti ini ada cabaran-cabaran lain seperti yang Simi kongsikan sebentar tadi, bekalan elektrik yang terputus sebelum ini sudah dikembalikan, tapi difahamkan juga faktor-faktor yang mungkin kita tidak sangka seperti bekalan air yang terganggu juga sangat mengganggu gugat usaha pembersihan yang dilakukan, kerana ramai yang memakai water jet dan sebagainya untuk membersihkan. Mereka perlukan air untuk bersihkan air kotor yang berada di situ. Apa yang Simi boleh kongsikan berkenaan dengan masalah ini sebagai contoh? Adakah bekalan air di sana mencukupi untuk memastikan proses pembersihan itu lancar dan dapat diselesaikan dengan serta-merta? Baik, Lokman, betul. Selain pada bekalan elektrik yang mana ketika ini semakin pulih, kita faham bahawa kita akui benda itu sudah bermula berangsur baik. Namun di beberapa lokasi di mana rakan tugas kita Hakim Rahman kongsikan di Pahang misalnya, bekalan air yang perlahan menyukarkan proses pembersihan. Khususnya sekiranya keadaan lumpur itu telah pun mula kering, ia menyukarkan proses pembersihan itu sekiranya tidak mencukupi bekalan air. Termasuk juga cabaran yang sama perlu dihadapi oleh penduduk-penduduk di sekitar Bukit Kampung Langchong ini, yang mana tekanan air difahamkan sedikit rendah, menyukarkan untuk proses pembersihan. Kita sempat juga bertemu dengan beberapa penduduk sekitar yang berada di kawasan ban air yang terletak kira-kira dalam 500 hingga 600 meter daripada lokasi saya berlintas langsung ketika ini. Antara cabaran ataupun sumber air mereka ketika ini hanya menggunakan perigi untuk menggantikan sumber air yang rendah tekanannya untuk membersihkan. Jadi perkara-perkara ini diharapkan supaya pihak berwajib dari segi air Syahbas misalnya mungkin boleh mempertimbangkan untuk menyalurkan ataupun berikan tekanan air yang lebih tinggi. Salah satu punca juga tekanan ini rendah disebabkan oleh penggunaan yang lebih ramai oleh penduduk setempat untuk proses pembersihan itu yang menjadikan cabaran untuk penduduk mendapatkan tekanan air yang sewajarnya untuk proses pembersihan. Maka cabaran-cabaran ini dari sudut elektrik, dari sudut bekalan air, maka memberikan kekangan kepada mereka untuk proses pembersihan. Kerana kita faham sudah mengambil masa hampir 3 hari sebenarnya mereka pulang ke kediaman untuk membersihkan, dan setakat ini berdasarkan dengan kerosakan harta benda dan sebagainya, ia memakan masa untuk proses pembersihan itu. Jadi kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh penduduk yang kita temui. Air terlalu kurang, jadi untuk proses nak cuci, nak masuk barang balik yang boleh guna dah tak ada dah. Jadi
minta mengharapkan sangatlah pihak Syabas ni boleh buat sesuatu lah untuk Kampung Bukit Lancong, Jalan Ikan Haruan 2, Ikan Haruan 1 dan juga untuk seluruh kawasan Kampung Bukit Lancong ni lah. Saya mengharapkan sangatlah yang terbaik lah sebab teruk sangat dah ni. Dah terlalu teruk. Okey, baik Simi, seperti yang kita kongsikan di Astro Awani sejak beberapa hari lepas, di samping kita membuat liputan berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang, iaitu kerja-kerja pembersihan giat dijalankan di semua negeri yang terlibat. Penting juga untuk kita tidak lupa jangka masa sederhana dan juga panjang. Sesuatu yang kita perlu pelajari daripada tragedi ini. Dan di Kampung Bukit Lancong itu, penduduk setempat suara mereka yang paling penting. Mereka lah yang paling terkesan dan mereka mungkin akan merasai kesannya untuk berbulan malah bertahun akan datang. Ada yang pendapatan terjejas, barangan perniagaan lenyap, musnah dan sebagainya. Apa permintaan mereka kepada pihak berkuasa, kepada kerajaan untuk memastikan tragedi sebegini tidak lagi berlaku selepas ini atau sekurang-kurangnya jika ia tidak boleh dielakkan, impaknya tidak begitu serius seperti yang kita saksikan kali ini kepada mereka? Lokman, kita perlu terima hakikat bahawa lokasi di Bukit Kampung Lancong ini banjir berlaku setiap tahun. Namun di mana kita tekankan bahawa ini antara yang terburuk berlaku. Dan salah satu permintaan daripada penduduk yang berada di sekitar khususnya ban air adalah untuk memastikan bahawa struktur ban tersebut diperkukuhkan atau diperbaiki untuk memastikan tiada kerosakan ataupun pecah apabila berlaku limpahan air. Itu antara salah satu punca yang menyebabkan berlakunya banjir yang teruk di kawasan ini ketika ini. Jadi harapan selain daripada untuk proses memulihkan semula rumah, memberi bantuan untuk meringankan beban mereka, proses-proses seperti melihat kepada jangka masa panjang untuk mengatasi masalah banjir, khususnya melihat kepada ban air itu perlu diambil berat oleh pihak berkaitan untuk memastikan bahawa kejadian ini tidak berulang pada masa hadapan. Walaupun mungkin seperti Lokman katakan, ia tidak dapat diatasi sepenuhnya, namun sekurang-kurangnya kita dapat mengatasi perkara ini daripada berulang lebih teruk lagi, Lokman. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad, wartawan Astro Awani melaporkan langsung dari Kampung Bukit Lancong dan usaha-usaha pembersihan di sana. Kita terus mengikuti tatkala usaha pembersihan sedang giat dijalankan di semua negeri yang terlibat. Semua penduduk yang terjejas berusaha untuk membina semula kehidupan, perniagaan mereka dan sebagainya pasca banjir yang merupakan terburuk sekurang-kurangnya dalam 5 dekad yang kita saksikan baru-baru ini. Selepas ini kita ke Hulu Langat. Cabaran di sana berbeza pula. Jangan ke mana-mana.